Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, duduk. Okey. Untuk hari ni, okey, kita akan sambung, kita akan sambung pula. Kita akan mulakan bab baru iaitu bab 5 gelombang, betul? Okey. Jadi yang goodies tadi, bila lepas habis kita buat eksperimen, lepas habis kita buat discussion, kita sambung balik yang goodies tadi, okey? Dah sambung kan? Tadi boleh buat kan? Okey. Jadi hari ni kita akan masuk bab 5 iaitu gelombang. Okey. Cikgu akan ajar untuk hari ni bahagian pertama kepada asas gelombang. Okey. Jadi boleh tak awak nyatakan apakah contoh-contoh gelombang yang awak tahu? Gelombang air lagi? Gelombang bumi lagi? Gelombang cahaya. Ada lagi tak yang awak tahu? Elektronik? Elektromagnet. Okey. Jadi sekarang, okey, gambar video yang dekat atas tu video gelombang apa? Okey, gelombang air. Gelombang air, kalau awak tengok video tu, dia dihasilkan macam mana? Bila titisan air tu menitik atas permukaan air, betul tak? Awak boleh lihat gelombang air. Okey, yang dekat gambar dekat bawah tu? Gelombang bunyi. Siapa pernah main kompang? Itu Raja. Masa awak main kompang, ceritakan macam mana awak main kompang. Awak tepuk, awak palu ke tepuk palu. Okey, awak palu kompang. Bila awak palu kompang dekat dia punya kulit, tahu tak? Kulit kompang tu apa awak rasa? Bergetar. Bergetar. Macam mana kita boleh dengar bunyi kompang yang dihasilkan tu sampai kat telinga kita? Frekuensi. Macam mana? Apa dia? Main ramai-ramai? Yelah, awak main ramai-ramai. Kalau main seorang pun dengar. Sekarang soalan cikgu, masa awak palu tu, macam mana orang yang dekat sekeliling ke awak sendiri boleh dengar bunyi paluan kompang tu? Lantunan, pantulan, getaran. Okey, ada keyword dia getaran. Jadi apa maksud dia? Masa awak palu tu, permukaan tu bergetar, betul tak? Permukaan tu ada zarah. Okey, jadi dia menyebabkan dekat tepi, dekat sekeliling awak punya kompang tu, zarah udara awak, zarah gas awak, gas-gas molekul awak turut bergetar. Bila dia bergetar, ibaratnya macam awak, kawan awak, awak ada kawan awak pushkan dia. Awak bam dia, awak tolak dia. Jadi dia pun bergerak kan? Bila dia bergerak, dia akan bam kawan sebelah dia. Sampailah dia bam sampai telinga awak. Maksudnya zarah tadi daripada kompang tu dia bergetar, passing dekat tenaga dekat kawan sebelah dia, zarah sebelah dia. Zarah dia ada tenaga, dia pass pula dekat kawan sebelah dia. Kawan dia pula bergetar. Dia pass sampailah telinga awak. Macam awak lah, awak suka pass kan, tolak-tolak kawan awak kan. Kawan awak pun tolak orang sebelah. Macam tu lah ibaratnya. Okey, jadi apa itu gelombang? Okey, gelombang adalah merupakan satu sistem berayan atau bergetar di dalam satu medium. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila macam mana kita boleh dapat dengar? Sebab dia bergetar. Masa dia bergetar, dia sentuh zarah yang sebelah tu, dia pindahkan tenaga. Dia pindah tenaga. Okey, contoh, zarah pertama bergetar, okey, dia pass tenaga dekat zarah kedua. Zarah kedua bergetar, dia pass tenaga dekat zarah ketiga. Zarah ketiga bergetar, pass balik. Okey, dalam masa dia bergetar, dia pindahkan tenaga. Tapi dia tak buat pemindahan jirim. Jirim tu apa? Jirim tu apa? Apa tu jirim? Tu jisim. Jirim tu pepejal. Betul tak? Pepejal cecair gas. Maksud dia, kalau dekat udara, dia hanya pindahkan tenaga. Tapi dia tak pindahkan gas-gas molekul tu. Maksudnya, kalau gas tu duduk kat sini, waktu dia pindahkan, dia touch dia sebelah. Tapi dia tak daripada sini, tiba-tiba dia duduk sana. Faham tak maksud dia? Dia hanya masa dia bergetar, dia sentuh kawan sebelah dia tu, dia pindahkan tenaga saja.
Dia bagi tenaga, lepas tu dia patah balik duduk tempat asal dia. Dia main dekat kawasan sini je, sekitar saja. Tapi dia tak bergerak, sampailah dia bergerak dari sini, dia bergerak sampai hujung. Tu maksudnya dia pindahkan tenaga, tapi dia tak pindahkan badan dia sendiri. Dia tak pindahkan jirim dia sampai ke hujung sana. Sekejap lagi kita buat eksperimen, nanti awak boleh nampak. Okey. Okey, sekarang kita lihat simulasi gelombang. Alah, cikgu dah tertutup dah. Sekejap. Sekejap, bagi cikgu buka hotspot dulu. Dia belum apa sini dia bergetar dulu. Hai, apa getah-getah korang ni? Okey. Okey. Sekarang benda ni awak boleh balik nanti. Okey, balik nanti awak Google wave intro FET. PHET. Boleh awak tengok dekat rumah macam mana bentuk gelombang secara simulasinya. Okey, ni contoh air Okey, contoh air. Wah, uyup. Sabar. Okey. Ni bentuk, ni air. Okey, bila awak buka paip air, awak tekan tengok air menitis, betul tak? Okey. Air menitis ni, nampak tak dia macam berayun, betul tak? Okey, kalau kat sini kita tak nampak sangat. Bila kita terbalik, kita tengok dari tepi, nampak tak dia macam berayun? Dia menyebabkan benda sini berayun. Okey, daripada ayunan itulah yang menyebabkan terhasilnya gelombang air. Okey, yang tadi cikgu cakap, gelombang dia pindahkan tenaga, betul tak? Tapi dia tak pindahkan apa? Dia tak pindahkan jirim. Apa maksud dia? Okey. Okey, sekarang ni kita tengok Okey, ni kita klik partikel. Okey. Sebaik korang. Okey. Yang ni semua ni adalah zarah-zarah gas. Okey, sebab dia udara, betul tak? Bunyi zarah-zarah gas. Sekarang awak andaikan yang warna merah ni jirim. Dia gas juga, tapi lihat pergerakan yang merah. Okey, sekarang bila cikgu on, okey, tengok yang merah. Tengok yang merah. Awak nampak tak dia bergerak ke mana? Dia ke dalam, keluar. Ke dalam, keluar. Betul tak? Adakah yang dekat dalam ni, adakah yang dekat dengan speaker ni, awak nampak dia tiba-tiba dekat belakang ni? Tak kan? Maksud dia hanya kalau dia bergerak di kawasan sekitar dia saja. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, tetapi di kawasan sekitar sahaja. Dia hanyalah, yang awak nampak kan, dia hanyalah menyebabkan dia bergerak-gerak-gerak, dia bergetar, dia paskan getaran dia dekat zarah yang sebelah dia, dia bagi tenaga untuk kawan sebelah dia bergetar. Sebab tu terhasilnya gelombang. Faham? Faham Dia pindahkan tenaga, kawan sebelah dia bergetar, barulah terhasilnya gelombang. Sebab pemindahan tenaga untuk menyebabkan getaran. Okey, boleh? So balik nanti, awak type lah wave intro FET. Nanti banyak je benda boleh tengok. Cahaya ni, dia macam susah sikit nak explain. Tak apa, nak tengok kan? Tengok je. Kalau tengok side view, dia macam benda yang sama je. Tak apa, nanti kita tengok. Cahaya ni sebagai simbol cahaya. Okey, tak apa. Ni balik nanti type je wave intro FET. Boleh tengok. Nanti awak boleh adjust. Tadi nampak tak dekat button ni? Okey, dekat button ni kalau awak pergi air kan, awak boleh adjust frekuensi dia. Ni frekuensi ni kita akan belajar minggu depan. Tak nampak. Oh, maaf. Tengok muka lelaki aku pula dah. Okey, sorry. Okey, bila dekat awak pergi kat sini, okey, dekat sini kita boleh adjust frekuensi dia. Frekuensi, amplitude kita akan belajar minggu depan. Boleh cuba tengok apa yang jadi bila kita naikkan amplitude dia. Nampak tak dia punya curve, dia punya gelombang ni macam jadi lagi tinggi. Betul tak? Nanti boleh adjust.
Dia ada graf dia. Boleh tekan. Kalau yang dekat bunyi ni pun sama, awak boleh tengok graf dia. Okey, boleh adjust. Dekat sini awak boleh tengok berapa kelajuan dia. Awak boleh adjust lah. Ya. Apa benda? Tak dengar like. Like. Alah, nantilah tengok kat rumah lah. Jangan terang dua ni je. Buka lah, tarik ni je. Okey. Sekarang, sebelum tu kat sini. Okey, jadi hari ni kita akan masuk asas gelombang. Yang pertama kita akan lihat kelas gelombang. Macam mana kita kelaskan berdasarkan medium. Medium ni apa benda? Apakah medium? Pepejal cecair gas. Maksudnya adakah dia perlukan medium atau tak? Okey, yang kedua kita akan tengok jenis gelombang dari segi cara dia perambatan gelombang. Okey, perambatan. Apa tu perambatan? Nanti kita tengok. Kemudian kita akan tengok jenis gelombang progresif. Okey. Okey, hari ni mula-mula kita akan masuk medium perambatan kelas gelombang. Jadi kita kelaskan gelombang ni berdasarkan medium perambatan. Okey, perambatan tu apa? Tadi tengok tak? Masa gelombang tu dia bergerak, dia jadi macam ni tu tak? Dia naik turun naik. Okey, kita tak panggil gelombang bergerak. Kita panggil gelombang merambat. Istilah dia merambat. Jadi, bila dalam soalan, bila awak nak terangkan, awak tak boleh cakap gelombang bergerak dari kanan ke kiri. Salah. Awak kena cakap gelombang bergerak dari kanan ke kiri. Merambat. Boleh? Merambat. Okey, yang pertama gelombang mekanikal. Okey, pernah nampak tak gambar Raja ni? Pernah buat tak eksperimen ni? Ni tingkatan 2. Tak ingat kan? Tak ingat, tak buat, tak nampak, apalah, tak kisahlah. Okey, sekarang tutup dulu yang pump vacuum ni. Okey. Andaikan awak ada jam loceng, awak dah set alarm dia, awak letakkan dalam balang kaca. Okey, contohlah awak set alarm pukul 8. Sekarang dah pukul 8. Jadi jam tu akan berbunyi, betul tak? Walaupun awak letak dalam balang kaca. Okey, kemudian awak sediakan satu tiup daripada bawah ni, awak tarik semua udara ni menggunakan pump vacuum. Jadi dekat dalam ni masih ada lagi udara? Tak ada. Tak ada, betul tak? Semua ni dah jadi vacuum. Betul? Sebab dah tak ada apa-apa zarah. Okey, jadi bila dah tak ada apa-apa zarah, sekarang bila jam ni pukul 8, dah kena dia punya alarm, adakah masih lagi akan dengar bunyi? Tak ada. Jadi yang tadi bila ada udara awak dengar bunyi, bila tak ada udara awak tak dengar bunyi. Jadi apa yang awak dapat buat kesimpulan daripada eksperimen ni? Bunyi bergerak melalui zarah. Maksud dia untuk gelombang bunyi dia memerlukan zarah. Betul tak? Dia memerlukan zarah, barulah dia boleh merambat. Okey, barulah dia boleh merambat. Okey, maksudnya kalau dalam vacuum dia tak boleh merambat, dia perlukan zarah barulah dia boleh merambat. Zarah tu untuk apa? Untuk dia bergetar. Okey, sekarang ni gambar apa pula? Ni gambar apa pula? Apa? Matahari dengan bumi. Okey, jadi apa kaitan matahari bumi dengan tajuk kita gelombang? Memanglah tajuk sini elektromagnet, tapi selain daripada elektromagnet apa kaitan? Graviti pula dah. Cakap gelombang. Gelombang cahaya. Pandai Amirul. Tepuk tangan sikit Amirul. Tak, cikgu excited sikit kalau Amirul jawab weh. Okey. So, gelombang cahaya, betul. Okey, sebab matahari memberikan kita cahaya, betul tak? Soalan tambahan. Berapa lamakah cahaya matahari daripada matahari untuk sampai ke bumi? Pandai 8 minit. Tepuk tangan lagi. Pandai aku dah. Okey, betul. Maksudnya cahaya matahari yang kita dapat sekarang adalah cahaya matahari yang 8 minit lepas daripada matahari. Okey. Jadi bermaksud, dekat angkasa ni, kalau dekat bumi kita ada zarah, betul tak? Kalau dekat atmosfera kita ada zarah-zarah gas udara, betul? Okey, dekat kita punya kawasan space, angkasa, adakah sebarang zarah? Ada zarah ke tak ada? Tak ada. Maksud dia dekat sini apa? Vacuum. Tengok ada jawab lagi. Okey, maksud dia tak apa. Okey, maksud dia dekat angkasa ni tak ada zarah. Bila tak ada zarah, istilah dia adalah sini adalah vacuum.
Okey, bila tak ada zarah, bila dia tak ada zarah pepejal ke, cecair ke, gas ke, dia adalah vacuum. Okey, bermaksud cahaya matahari tadi boleh merambat tanpa zarah, boleh merambat dalam vacuum. Dia tak perlukan medium. Faham tak? Tak faham? Okey, kalau tadi bunyi ni, okey, bunyi ni jangan tengok ini Yang ni tadi awak boleh dengar walaupun awak dah tutup, awak boleh dengar sebab ada udara. Awak tutup dia, dalam ni ada udara, betul? Kalau tak ada udara, bila awak dah tarik dia pakai pump vacuum, dia jadi vacuum. Boleh dengar lagi tak? Tak boleh dengar. Tak boleh dengar sebab dah tak ada zarah. Sekarang ni gelombang bunyi, awak kena ada zarah, barulah dia boleh pindahkan tenaga, barulah dia boleh bergetar. Bila dia bergetar, dia merambat, barulah terasanya gelombang bunyi. Barulah awak boleh dengar bunyi. Tapi untuk cahaya, dia tak perlukan zarah pun. Okey, dalam vacuum dia boleh merambat je. Awak boleh nampak, awak boleh lihat gelombang cahaya tu. Faham? Jadi, mechanical. Apa lagi selain contoh gelombang, selain daripada gelombang bunyi yang gelombang mechanical, jatuhnya dalam mechanical. Gelombang air, okey, gelombang bunyi, gelombang air. Satu lagi gelombang seismik. Pernah dengar tak seismik? Okey, gempa bumi. Kalau bila gempa bumi, okey, kita ukur dia punya gelombang yang terhasil daripada gempa bumi tu dia dalam kawasan bawah kan, dekat tanah, dalam muka bumi, gelombang seismik. Okey, dia perlukan zarah. Kalau gelombang elektromagnet ni macam gelombang cahaya, lagi apa tadi sinar gamma. Okey. Gelombang mekanikal, cikgu mula balik. Dia perlukan medium untuk pindahkan tenaga, barulah zarah dia boleh bergetar. Okey, contoh gelombang air, bunyi dan seismik. Awak tengok ni. Ni bunyi ni speaker. Bila kita hidupkan speaker tu, dia akan bergetar, betul tak? Gegendang ni akan bergetar, betul tak? Okey, bila dia bergetar, dia menyebabkan zarah dekat tepi ni bergetar, dia pindahkan tenaga. Jadi dia akan merambat. Okey. Yang tadi, yang elektromagnet tadi, dia tak perlukan medium. Maksudnya dia boleh merambat dalam vacuum. Okey. Gelombang elektromagnet, kalau tadi disebabkan getaran zarah, okey, dia adalah disebabkan ayunan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang. Berserenjang tu apa? Apa melegak? Berapa surut berserenjang? 90 darjah. Bermaksud, kalau kita tengok yang purple ni adalah awak punya elektrik, medan elektrik. Yang kuning adalah medan magnet. Dan di sini adalah arah gelombang merambat. Propagation adalah merambat. Okey, bermaksud kalau elektrik ni ke atas, magnet dekat bawah, 90 darjah berseranjang. Okey, gelombang elektrik adalah apabila medan elektrik dan medan magnet berseranjang antara satu sama lain. Jadi contoh dia gelombang radio, gelombang cahaya dan juga sinar gamma. Okey, sekarang kita masuk perambatan gelombang. Perambatan tu apa? Maksudnya cara macam mana gelombang tu melambat, macam mana dia, rupa dia. Okey, rupa gelombang tu waktu dia merambat. Okey, yang pertama kita ada jenis gelombang progresif. Progresif ni apa? Progresif ni awak nampak dia merambat. Okey, awak nampak dia merambat dari mana ke mana. Contoh kalau dia merambat daripada hujung ni, awak nampak nanti dia akan sampai hujung sana. Okey, progresif maksudnya awak nampak daripada dia merambat dari mana ke mana. Progress. Okey. Satu lagi pegun. Pegun tu apa maksud dia? Statik, sama je. Maksud dia, memang dia ada gelombang, tapi awak tak boleh nampak dia merambat dari mana ke mana. Progresif, awak boleh nampak dia merambat dari titik mula sampai titik hujung. Pegun, awak tak boleh nampak. Awak nampak turun naik saja. Okey, apa maksud dia? Gelombang progresif, okey. Awak akan ada dalam gelombang progresif, awak boleh tengok profil gelombang. Profil tu apa? Apa maksud profil? Biodata, apa lagi? Informasi, rupa bentuk. Okey, maksud dia, okey, kalau nanti, sekejap, cikgu ada spring. Nanti awak buat eksperimen.
Okey, ni nama dia slinky spring. Okey, masa dia nanti, contoh bila cikgu getarkan dia, contohlah masa dia daripada sini, rupa bentuk dia masa dekat masa mula, awak nampak bentuk dia macam ni. Okey, bila dia bergerak yang macam ni tadi, nanti akan jadi macam ni. Awak akan jumpa balik bentuk yang asal yang tadi dekat contoh masa pertama awak nampak bentuk ni. Okey, bila dia bergerak ke masa kedua, bentuk yang mula-mula tadi awak akan nampak dia balik. Maksud dia macam ni. Okey, dekat mula-mula awak nampak bentuk ni. Bila dia bergerak masa kedua, awak akan nampak bentuk ni. Dia macam makin bergerak, makin merambat. Okey, rupa bentuk dia, profil gelombang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Macam ni jugalah. Kalau itik dia duduk kat air, awak akan nampak gelombang tu merambat ke hadapan, betul? Okey, nanti kita buat. Okey, gelombang pegun. Pegun tu tadi kita cakap dia tak bergerak, betul? Awak boleh nampak tak dia merambat? Awak boleh nampak tak dia merambat dari mana ke mana? Tak boleh. Okey, contoh dia sebagai contoh gitar. Kalau gitar, apa yang awak buat dengan tali gitar tu? Sebelum petik, macam mana awak pasang dekat gitar? Kita tegangkan dia, betul tak? Awak pasang dekat satu tempat, kemudian awak tune dia. Betul lah, maksudnya kita ikat dia pada 2 titik, betul? Awak ikat dia, awak ketatkan dia. Bila awak petik, awak akan nampak hanyalah dia bergerak atas dan bawah. Betul? Tapi kita tak boleh nampak dia merambat dari mana ke mana. Itu maksud pegun. Maksud dia, profil gelombang awak tidak merambat dengan masa. Awak tak akan nampak bentuk yang satu ni, tak akan nampak dekat bentuk yang 2. Nampak tak? Bentuk 1 lain, bentuk 2 lain, bentuk 3 lain, 4 lain, 5 lain. Macam tadi, waktu 1 awak boleh nampak lagi, waktu 2 boleh nampak lagi. Yang ni, dia hanyalah atas dan bawah. Kita tak boleh nampak dari kiri ke kanan. Boleh? Okey. Tadi ada berapa jenis gelombang? Gelombang pertama? Progresif. Gelombang kedua? Pegun. Okey. Dalam progresif dia ada 2 jenis. Okey. Dalam progresif ada 2 jenis. Jenis yang pertama dikenali sebagai gelombang melintang. Okey, apa maksud melintang ni? Dalam bahasa Inggeris dia transverse wave. Okey, gelombang melintang nanti awak buat, kita akan buat banyak contoh gelombang, awak akan kenal pasti. Okey. Nanti buat dekat atas meja, cikgu tak nak awak buat macam ni dengan kawan awak. Ni bukan tali skipping rosak nanti. Okey, buat atas meja, tapi ni cikgu tunjuk kat sini Okey, contohnya bila awak tarik. Okey, macam mana kita nak buat gelombang melintang? Dekat hujung ni, kita getarkan dia. Okey, tapi nampak tak dia merambat ke mana? Ya Okey, awak getarkan dia ke sini. Okey, kita arah getaran ke kiri ke kanan macam ni. Tapi dia merambat ke mana? Merambat ke sebelah sini, betul tak? Dia getar kiri ke kanan, tapi dia merambat ke sini. Nampak tak? Arah dia berapa jadi? Berapa sudut dia jadi sekarang? 90 darjah. Jadi melintang adalah apabila arah getaran dan juga arah rambatan berserenjang antara satu sama lain. Awak gerakkan dia ke kiri ke kanan, tapi dia merambat sebelah sini. Dia tak ikut arah getaran awak. Boleh? Okey, faham tak? Faham tak? Faham? Awak gerakkan dia ke kiri ke kanan, tapi dia merambat sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Dia berserenjang. Okey, kemudian bila kita buat dia punya graf gelombang, kita akan nampak dia punya puncak dan lembangan yang betul-betul. Puncak tu apa? Puncak tu titik maksimum, lembangan tu titik minimum. Tapi tak boleh cakap ni atas ni bawah, tu salah. Okay, keyword dia, kata kunci untuk ni adalah puncak dan lembangan. Awak akan nampak benda ni beturutan. Okay, contoh gelombang melintang adalah gelombang radio, gelombang cahaya dan juga gelombang air. Awak akan boleh lihat gini. Okay, sekarang kita buat aktiviti. Ni apa? Manusia. Manusia buat apa? Nampak laju sangat lah. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat macam ni kan? Dia macam ni kan? Selalu kita buat kat mana? Stadium lah. Bila tengok bola ke, tengok konsert ke kan? Bila orang ramai. Okey, sekarang. Okey, lelaki semua bangun. Buat satu line dekat sini. Tapi jangan langgar cikgu punya wire. Sila ke depan cepat.
Buat satu line dekat sini. Cepat. Sini. Sini sikit. Lelaki cepatlah bergerak. Semua. Sini sikit seorang. Sabar. Okey. Rapat. Cepatlah rapat. Rapat. Tak, sampai wire tu je, sampai wire. Rapat. Rapat. Tutup lah, sekejap. Tak cukup tinggi. Jatuh. Awak pegang sementara. Dia tadi tutup. Pegang je. Okey, cepat. Okey. Bermula daripada Hafiz. Okey, laju. Betul kan? Hafiz kan? Okey, mula daripada selalu panggil apa? Putera. Okey, kita nak buat apa? Okey, mula dari Hafiz. Okey, buat gelombang tadi. Okey, angkat tangan tapi laju. 1, 2, 3. Okey, cari. Awak, jap. Awak angkat tapi awak terus duduk baru kita nampak. Buat laju 1, 2, 3. Laju lah. Dah cantik lah. Sekali lagi laju. Okey, 1, 2, 3. Laju. Okey. Laju sangat. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, takut. Okey, terima kasih. Okey, tadi cikgu tengok yang perempuan lagi kita buat. Okey, so gelombang manusia yang kita buat ni nama dia Mexican wave. Tapi awak jangan tulis dalam contoh gelombang melintang Mexican wave salah. Mexican wave tu sebagai cara kita untuk menunjukkan macam mana gelombang melintang. Okey, sekarang bila awak bangun, awak ke atas ke bawah, awak buat gerakan apa ni? Kalau kita compare dengan yang benda ni, okey, bila awak compare dengan yang tu macam kabur sikit. Okey, bila awak compare dengan ni, awak buat atas dan ke bawah, kita buat arah apa sekarang? Arah getaran. Tapi tadi masa gelombang tu bergerak, gelombang tu merambat ke mana? Merambat ke sana, betul tak? Maksud dia adalah berserenjang dengan arah getaran awak. Awak gerak atas bawah tapi dia merambat belah sini. Sebab tu dia adalah dalam gelombang melintang. Okey, yang perempuan sekarang bangun dari sebelah sini. Cepat. Tak ada awak. Sini boleh lah. Tak nampak dalam kamera cikgu guru sini. Sini lah ada sini. Tak nampak sini. Sini cepat. Cepat. Kau dah pegang tangan tadi macam tadi. Pegang dia sini. Awak lintas sini. Ada sini. Bagilah laluan. Kok ya pun awak ni. Cepat. Ikut sana, jangan lalu wire ni. Cepat. Okey, cepat. Sana lah sikit, sana. Tolak pergi projektor sana. Sana sikit. Okey. Okey, yang perempuan nak tunjuk satu gelombang. Okey. Friendship, apa nama dia? Friendship wave. Okey, satu, mula dari sini. 1, 2, 3. Okey, cepat. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi laju. 1, 2, 3. Okey, tepuk tangan. Okey, jadi kumpulan pelajar perempuan tadi, dia mewakili gelombang apa? Gelombang melintang ke gelombang satu lagi yang kita akan belajar ni? Gelombang memujuk. Di mana? Sekarang, tadi awak nampak tak dia bergerak
ke kiri ke kanan dan arah rambatan juga ikut sama dengan arah getaran. Okey, jadi ni jatuhnya dalam gelombang membujur di mana arah getaran dan arah perambatan adalah selari, adalah sama. Sebab tu tadi yang perempuan tadi dia gerakkan tangannya ke kiri ke kanan dan gelombang itu merambat sama ke sini, betul? Dia jatuhnya dalam pada gelombang memunjuk, longitudinal wave. Okey, Zara bergetar dengan arah selari dengan arah perambatan. Kalau dekat gelombang melintang, awak boleh nampak puncak dan juga lembangan. Dekat sini kita tak nampak puncak lembangan, tapi kita akan nampak mampatan, compression dan juga regangan. Apa maksud dia? Contoh, bila cikgu ada slinky spring, nanti awak buat, kita arah getaran dan arah perambatan sama. Maksudnya cikgu gerakkan dia ke sini, betul? Okay, tengok bila cikgu gerakkan dia laju-laju, awak nampak tak bahagian yang gelap tu? Nampak tak? Nampak? Okey, yang gelap tu adalah mampatan, yang jarak-jarak tu adalah regangan. Kejap lagi awak akan buat untuk lihat ni. Okey. Contoh dia adalah hanya satu je untuk gelombang membujur, adalah gelombang bunyi. Awak nampak dia bergerak. Arah getaran adalah selari dengan arah perambatan. Okey. Kita dalam kumpulan benda ni banyak boleh buat. Tapi bola ada 3 je. Apa nak buat kan? Okey, untuk yang pertama getaran tala bunyi. Okey. Nanti ambil retostan. Okey, ambil retostan, kemudian awak gantungkan, awak kepit lah tali bola pingpong ni dekat retostan. Okey, bila dah kepit, nanti benda ni tergantung, betul? Okey, ambil tala bunyi. Yang ni boleh buat 3 kumpulan je sebab ada 3 bola pingpong je. Ni nama dia tala bunyi. Apa yang nak buat? Awak ketuk. Okey, nanti ketuk. Kan bola pingpong tadi kan? Letak sebelah bola pingpong rapat. Awak akan nampak bola pingpong tadi gerak kiri kanan. Sebab apa? Sebab dia getar juga. Zara bergetar juga sekeliling dia disebabkan adanya gelombang bunyi. Okey, tu yang pertama. Lepas tu awak bolehlah ketuk, dengar. Awak bolehlah dengar. Letak dekat telinga awak, dia macam ada bunyi. Nanti boleh buat. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, gelombang melintang. Macam mana buat gelombang melintang? Macam mana? Letak atas meja, lepas tu awak buat apa? Getaran dia ke mana? Kiri kanan, betul tak? Kiri kanan. Okey, seorang pegang tetap, seorang yang gerakkan dekat ujung ke kiri ke kanan. Nanti awak tengok gelombang melintang. Okey, gelombang membujur macam mana? Laju-laju macam ni. Awak gerakkan dia selagi. Satu lagi. Dekat awak punya slinky spring ni ada tali yang dah ada ikat tau. Okey, tali ni mewakili apa? Tali ni mewakili jirim awak. So, masa awak gerakkan awak punya slinky spring ni, okey, awak akan tengok sama ada tali ni bergerak atau tak. Okey? Nanti kita buat conclusion, kita buat pemerhatian, kita tengok ribbon ni, tali ni bergerak atau tak semasa gelombang ni merambat. Boleh? Okey, boleh bergerak sekarang. Jangan buat macam main tali skipping rosak ni. Okey, clearkan meja, boleh clearkan meja, letak buku kat belakang. Buat semua atas meja je. Clearkan meja. Nah, kita saja. Tu gelombang apa? Gelombang apa? Membujur ke melintang? Sekali lagi, bawa sekali lagi. Membujur ke melintang? Melintang. Kenapa melintang? Macam mana awak tahu? Awak gerakkan dia ke kiri ke kanan. Getaran ke kiri ke kanan. Dan dia merambat sini. Ni ada ribbon tak? Okey, sekarang masa awak rambat. Baik, gerak. Benda ni, tali ni bergerak tak? Bergerak, tapi dia bergerak dekat sini je kan. Maksud dia atas bawah je, tapi dia tak bergerak pergi sana pergi sini. Maksud dia waktu gelombang merambat,
awak hanya pindahkan jirim supaya dia dapat bergetar. Tapi awak tak pindahkan zarah tu, tak pindahkan jirim dia. Dia hanyalah dekat kawasan sekitar saja. Buat gelombang menuju. Laju-laju sikit. Nampak tak yang gelap-gelap ni apa? Yang rapat-rapat. Bukan. Apa? Ni yang rapat-rapat ni. Pasal apa? Apa? Sekali lagi. Okey, yang ni mampatan. Yang gelap-gelap tu mampatan. Dia rapat-rapat. Yang jauh-jauh ni, dia jangan. Nampak? Orang lain pula buat. Elok-elok, depan sikit. Satu je gerak. Seorang je gerak. Elok-elok, rosak nanti. Syed, kita tengok. Macam mana? Macam mana? Ya, baik. Okey. Awak ketuk. Sini, ketuk. Sekejap. Dia kena kuat sikit. Sekejap. Nampak tak? Lepas tu ketuk, cuba letak dekat telinga. Dengar bunyi apa? Amirul, elok. Meh. Boleh tak nak buat? Dapat tak? Cuba dapat. Dapat sikit, dia kena dapat sikit. Sekali lagi. Sini. Tak, sini. Tapi yang kita langgar tadi. Dia bukan langgar, tapi awak macam dekat tepi dia. Rapat, dia kena rapat. Buat atas meja, tak nak buat sini. Nanti rosak, buat atas meja. Jangan laju-laju, rosak nanti. Ni buat gelombang apa? Satu je gerak, seorang je gerak. Ni gelombang apa? Gelombang apa? Gelombang lintang. Macam mana awak tahu lintang? Okey, dia buat apa sekarang? Arah gerak getaran betul. Arah getaran ke kiri ke kanan. Okey, sekali lagi. Ke kiri ke kanan. Okey, tapi gelombang tu merambat ke sini. Okey. Kalau gelombang menuju? Dia buat laju. Laju lagi. Kena laju je macam tu. Banyak kali. Banyak kali. Macam pam dia. Macam ni. Nampak tak yang rapat-rapat ni, yang gelap-gelap tu adalah mampatan. Yang rezang tu, yang jarak-jarak tu rezangan. Pergi bola pingpong pula. Nampak tak? Boleh tak Syed? Dia kena macam ni. Awak ketuk dia. Letak dia rapat. Nampak? Dia macam dia bergerak. Tapi kena letak sebelah. Jadi kena dekat sikit. Sekejap. Tak kuat ni. Nampak? Dia macam dia bergetar. Dia bergerak. Bila awak ni macam tak kuat sangat. Kena tukar yang lain sikit. Nampak? Okay? Okay. Ni buat gelombang apa? Apa? Ni. Bila hari sebab macam tu. Gelombang melintang ke menuju? Kenapa melintang? Okay. Awak getaran belah sini, merambat belah sini. Ini gelombang menuju. Okay. Dan kami laju-laju. Seorang je buat laju-laju. Awak laju-laju. Macam pam dia. Macam ni. Macam ni. Nampak tak? Yang rapat-rapat tu apa? Yang rapat-rapat ni, yang gelap-gelap. Apa? Compression apa? Mampatan. Yang gelap-gelap tu mampatan. Yang regang-regang ni dia jangan. Nampak?
Dah. Dah letak kat dunia dengan bunyi apa? Cuba petuk dia ni. Tu kan. Okey, dah. Semua dah try. Simpan balik. Okey, simpan balik. Besar semua. Dah, simpan balik. Yang dekat belakang. Dah, rosak nanti. Dah, simpan. Nanti dia beregang pula ni. Yang ni. Bunyi lain. Ini bunyi lain. Dia ada frekuensi. Awak nampak tak? Dia sekarang, dia punya panjang dia lain. Bila panjang dia lain, dia punya bunyi yang dia hasil bergetar tu lain. Nanti kita akan belajar. Dia punya frekuensi. Okey, dah pulang balik. Cepatlah. Cepat. Okey, pulang balik. Bola pingpong tanda bunyi tu. Dah, Mira simpan. Simpan. Ini simpan. Tak apa. Okey, simpan balik. Tak ke depan. Simpan. Simpan elok. Okey, semua dah simpan? Dah simpan. Okey, duduk tempat masing-masing balik. Simpan dah lah. Orang cakap dah. Okey. Okey, tadi kawan awak tanya kenapa yang macam ni, yang pendek, yang panjang dia ada bunyi yang berbeza. Sebab dia punya panjang ni sendiri mempengaruhi bunyi getaran dia. Jadi dia akan menyebabkan frekuensi dia berbeza. Sebab tu awak akan dengar yang ni bunyi lain. Dia ada bunyi nyaring dengan bunyi macam biasa sikit. Yang nyaring tu yang ni. Okey. Yang eksperimen mula-mula getaran tala bunyi. Okey, awak ada 2 tala bunyi, awak ketuk dan awak letak dekat bola pingpong. Apa jadi kat bola pingpong awak? Dia bergetar ke kiri ke kanan. Kenapa? Sebab apa? Gelombang. Bila awak buat gelombang bunyi, dekat zarah sekeliling tu bergetar, betul? Okey, dan dia menyebabkan dekat bola pingpong, zarah dekat keliling bola pingpong awak, bila awak letak, turut bergetar. Jadi nanti dia pas tenaga bergetar tadi, getaran tadi dekat bola pingpong bergetar. Okey, yang kedua, yang masa awak buat ni, okey, masa awak buat ni, awak ada ikat tali. Okey, masa awak gerakkan, adakah tali ini bergerak? Adakah tali ini bergerak? Kalau dia bergerak ke mana? Satu arah je, atas bawah, kiri kanan. Tapi dekat kawasan satu tempat tu saja. Tak adanya dia bergerak daripada sini, tiba-tiba berpindah ribbon tu dekat situ. Betul? Bermaksud, waktu awak gerakkan dia hanyalah pindahkan tenaga untuk spring yang lain itu bergetar, untuk dia merambat. Okey, tapi awak tak pindahkan jirim dia, awak tak pindahkan spring itu. Dia masih kekal dekat situ, dia hanyalah bergetar. Okey, boleh? Tadi semua dah tengok kan gelombang melintang macam mana bila awak buat gerakan macam mana melintang? Ke kiri macam mana? Kiri kanan, merambat ke mana? Ke depan. Okey, kalau gelombang melintang menuju, awak buat ke depan, ke belakang, dia juga merambat ke depan. Macam tu lah kan, satu arah yang sama. Okey, bagus. Okey. Tak apalah, awak punya goodies ni bawa je hari-hari. Kalau free, cikgu masuk je. Dah jumpa dah cikgu punya goodies, cikgu tu tinggal kat sini. Okey, goodies ni hari-hari bawa. Esok malam ada kelas dengan cikgu Fahmiza, betul? Esok malam pukul 8, kelas online. Tak, nanti bagi tahu parent awak. Awak ada tunjuk mesej cikgu Fahmiza ada bagi tahu. Esok Google Meet kan? Okey, esok nak bincang goodies. Tak apa Tuition.
WhatsApp, Telegram lah Cikgu Fahmiza beritahu. Suruhlah siapa-siapa tolong rekod. Okay, so esok kalau Cikgu Fahmiza tanya dah sampai mana, awak cakaplah awak baru sampai muka surat. Janganlah sampai tu laju sangat. Tak apa, cakap je muka surat. Tak apa, cakap je muka surat 9. Lepas tu cakap, tapi Cikgu Fairuzah kata ikut Cikgu Fahmiza je nak mula macam Sina pun tak apa. Semacam Sina muka surat 18 diorang boleh start. Faham tak? Cakap kat Cikgu Fahmiza, muka surat yang lain tu nanti Cikgu cover sendiri waktu relief. Faham? Faham tak? Okay, maksudnya ikut je Cikgu Fahmiza nak sambung yang mana. Okay? Setiap hari bawa goodies ni kita bincang. Okay, sekarang buka buku modul. Kejap lagi hantar buku nota bab 5. Yo. Pergi lihat dia. Bawa esok, hantar esok. Okay, modul. Okay, buka bab 5. Okey, bab 5 muka surat 92 sampai muka surat 95. Soalan 1 sampai soalan 3. Buat muka modul 92 soalan 1 sampai soalan 3. Tapi kalau dia minta panjang gelombang tu biarkan dulu. Minggu depan kita belajar. Okey, yang panjang gelombang tu biarkan dulu. 92 sampai cakap apa cikgu tak dengar lah. Dia panggil siapa? Kenapa BKK korang hari Isnin terus lompat di Khamis ni? BKK hari Isnin terus lompat di Khamis ni. Okey, sambil buat. Dia cikgu ambil kali dia kan. Ahmad Zahir, Ahmad Zaki Yurul Haq. Okey. Sedap nama awak kan? Tapi panggil Zaki Ayah Kristina. Okey. Amirul. Nak panggil Haziq lah lepas ni. Amira. Okey. Amiza. Okey. Haris. Izati tak ada kan? Dia pergi mana? Okey. Sampai hari Ahad lah dia pergi mak? Tak, dia pergi mak sampai hari apa Ahad? Ni peringkat apa? Peringkat sekolah ke apa? Oh, daerah. Sekolah lain datang sini tak? Farin. Okay. Belakang tu buat, tak nak menyimbang. Jadi cikgu tengok. Ajmal. Fadil. Faris. Haikal. Hanif. Okay. Qayyum. Airin. Airin tak ada. Amalia. Airisa. Buat korang bincang apa lagi buat? Sarah. Tak ada PJ. Tak boleh guna padang sebab dia orang berkemah. Tak boleh lah cikgu pun PJ dengan kelas pendeta. Banyak lah. Huru hara tak lagi jadi. Zarifah. Anis.
Syazah. Putera Al-Hafiz. Raja. Raja. Ya, saja je nak panggil. Bising sangat. Sabrina. Syed. Okey. Ungku. Janganlah bully dia. Tak baik. Ashraf. Cikgu selalu dah tukar Ashraf dengan Ajmal. Aku tak tahu kenapa. Mungkin selalu melekat sama kot. Tak, sebab dia rasa duduk rapat sama-sama kot. Ajak jangan minat air. Buat lah muka surat ni. Buat. Hari ni cikgu minta buku nota dengan yelah. Tapi esok malam bincang Cikgu Famiza bincang modul sekali tau. Buat. Dia selalu kalau bincang dia panggil nama korang ke? Apa dia? Cikgu tak boleh nak buat gelar online malam. Sekejap lagi anak cikgu semua nak buka mic. Buat. Minit. Apa dia? Mana dia merambat? Ya. Apakah yang dirasai? Jadi dekat sini orang kalau awak gerakkan dekat sini, B ni rasa apa cuba? Waktu awak gerakkan tu awak buat apa getar? Zarah bergetar betul? Maksudnya dekat B ni boleh rasa tak getaran tu? Boleh lah, getaran lah. Dia akan rasa getaran. Yang ni kenapa tak buat lagi? Langkau pula dah. Syed, potong kuku Syed. Apa dia? Aku jangan esok. Berarti potong. Dia sunnah tu. Jumaat. Okey, esok potong esok Jumaat. Laki nak buat buat. Dah siap? Belum. Dah tu? Kau nak sengih-sengih pula kat sini. Buat. Comel je sticky note. Tak padan dengan muka. Saja. Apa dia? Dia buku teks ada. Ni. Satu sistem berayan atau bergetar di dalam satu medium. Ya. Ataupun kalau dekat nota awak dekat sini. Cari. Korang dalam gelombang dapat dihasilkan bila getaran. Lepas tu awak kan dah buat nota. Tengok nota dah lek, nota dah buat. Apa yang rasa waktu awak gerakkan kat sini? Awak buat getaran, betul tak? Awak buat Zara tu bergetar. Jadi dekat B ni boleh rasa apa? Getaran. Getaran lah. Tak ada rasa pula dia. Tadi bersungguh buat eksperimen. Yang ni seorang lagi. Kenapa korang skip Ni muka surat ni kenapa skip? Yang boleh salin. Yang nak kena fikir biar dulu. Tua betul.
Yang ada panjang gelombang tu biarkan dulu. Itu minggu depan. Pemindahan tenaga tadi. Ikan apa tak buat lagi? Kalau sudah Ni masuk dia kalau tak jumpa dekat sini baru ada. Apa benda? ada contoh. Contoh apa? Contoh gelombang untuk Melintang salah ya melintang. Melintang radio cahaya air. radio, cahaya, air. Yang nombor 4 ni dia. Nombor 4 tak payah. Tapi kalau dah siap boleh je. Sebab ni maksud je dalam konteks ada salin. Hebatlah saya. Seperti saya tu saya buat type. Ini. Kalau siapa dah siap nombor 4 tu dah boleh buat. Tulis maksud je. Main pula dia. Ni arah rambatan kat mana? Arah pemindahan. Dia ikut arah perambatan kat sini. Mungkin salah. Sebab dia suruh tandakan A ke B. Tandakan. Tulis kat situ arah pemindahan tenaga. Okey, boleh sambung dekat rumah. Okey, habiskan sampai muka surat 95. Soalan 4 tu habiskan. 4A tu. Okey. Jadi, apa dia? Buku nota juga. Okey, jadi kita rumuskan kita belajar hari ni. Pertama, okey, kita belajar kelas gelombang. Kelas gelombang ni berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kelas gelombang. Zara bergerak. Ingat tak yang mula-mula tu yang gambar jam loceng tu dengan yang satu lagi tu. Dia berdasarkan apa? Kelas gelombang. Apa dia tak dengar? Udara apa? Ada jawapan? Sebab mekanikal tu nama dia. Tak, cikgu tanya dia berdasarkan apa? Kita kelaskan dia berdasarkan apa? Perambatan tu cara dia bergerak. Cepat. Boleh bergerak, tak bergerak disebabkan apa? Dia merambat disebabkan apa? Zara, maksud dia berdasarkan medium. Sama ada dia perlukan medium untuk merambat atau tak perlu medium. Okey, ada dua kelas. Kelas apa? Pertama, mekanikal. Satu lagi? Mekanikal. Elektromagnet. Okey, jenis gelombang. Ada berapa? 2. Apa pertama? Progresif. Progresif tu apa? Awak boleh nampak dia merambat dari mana ke mana, betul? Okey, satu lagi? Good. Yang ni awak boleh nampak tak dia merambat? Tak, awak boleh nampak atas bawah saja. Okey, dalam progresif ada berapa? 2. Yang pertama? Melintang. Yang satu lagi? Membujur. Melintang ni arah dia macam mana? Dia selari ke berserenjang? Berserenjang 90 darjah. Yang ni? Selari. Kalau darjah berapa? 180. Okey. Tepuk tangan untuk semua. Okey. Jadi kerja rumah awak sampai muka surat 95 soalan 4. Okey, yang 4A tu, yang masuk tu boleh buat. Okey, terima kasih. Buku nota tinggal. Siapa tak siap? Lepas tu bila nak hantar? Apa? Tak siap tampal? Kejap lagi nanti hantar. Hantar dekat bilik. Kat atas lah. Pejabat. Kat pejabat. Bilik guru cikgu kat pejabat. Okey, yang lain hantar. Kerusi susun balik.
nak pergi makan cepat ke lambat? Hantarkan dekat bilik yang atas tu. Yang belakang leluhur tu ada bilik tu. Hantarkan, tahu kan meja cikgu yang depan sekali. Okey, terima kasih. Okey, buku nota. Yang mana belum hantar, hantar dekat pejabat cikgu. Dekat bilik guru. Sekejap. Okey, terima kasih. Buku nota lagi, buku nota. Saya, buku nota. Ada garis? Aris, oh Aris hantar ke apa? Apa? Bila nak hantar buku nota? Tak siap lukis cikgu, tak siap. Tak siap lukis. Nanti hantar dekat bilik guru tu Okey, letak atas meja cikgu kat bilik guru. Ajmal, Fazin, bila nak hantar? Esok. Paling lambat esok. Okey. Buku nota mana buku nota? Esok paling lambat esok dekat bilik guru. Okey. Sama. Mana mak?